heart, soul and body, every single day of my life. With every breath, I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Bila dapat tahu je tawaran sambung belajar kat UTM, mula-mula agak terkejut jugalah. Tak pasti nak pergi ke tak, sebab ada masalah kewangan. Tapi saya kuatkan jugalah semangat waktu tu, dan bapak pun kata tak apa. Dia mahu juga keluarkan duit pencen untuk bayar yuran saya. Bila dah lepas minggu orientasi tu, agak mencabar. Saya kena jaga baik-baik duit RM50 dalam beg duit. Makan 2 kali sehari. Saya minta duit kat family pun tak berani, sebab diorang pun susah. Assalamualaikum, testing. Mengenangkan ekonomi keluarga saya waktu tu, Assalamualaikum. paksalah juga berjimat cermat dalam berbelanja. Tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang baik hati, bagi rasa sikit makanan, belanja makan. Saya memang simpan je baik duit, tak bawa ke mana-mana, melainkan kecemasan je. Dah mohon banyak tempat untuk beasiswa, tapi tak tahulah kenapa tak dapat. Mungkin rasanya bukan rezeki nak dapat kot. Suatu ketika, saya pernah kehilangan sebuah barangan yang berharga untuk saya. Dengan adanya bantuan kecemasan seperti ini, ia dapat memulihkan keadaan saya. Dengan adanya bantuan yuran pengajian daripada zakat UTM, yuran pengajian saya pada semester ini dapat dilunaskan. Dengan adanya bantuan daripada unit zakat, saya dapat pulang ke kampung. Dengan adanya zakat UTM, saya mampu untuk menghadapi hari-hari sukar saya di sini dengan baik. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah dan staf UTM yang calon zakat di UTM. Kerana anda, ia telah memudahkan urusan kami. Kami mendoakan kesejahteraan kepada pembayar-pembayar zakat di UTM. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan tubuh badan dan ceria sentiasa bersama keluarga. Semoga jasa bakti kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Ayuh, dirikan solat dan tunaikan zakat.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah? Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama kami dalam webinar Wacana Ilmu Wanita yang merupakan anjuran Pusat Islam UTM dengan kerjasama Perpustakaan UTM, Badan Kebajikan Staf UTM, Wangi dan juga rakan Pusat Islam UTM. Jadi pada staf UTM khususnya yang belum menyertai BAKIS, bolehlah berbuat demikian kerana banyak manfaat yang akan kita terima insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk maklumat semua, slot petang ini merupakan slot kita yang akhir dalam webinar Wacana Ilmu Wanita, di mana forum kita ini akan membincangkan tentang wanita dan emas. Jadi mengapa kita bawakan topik ini pada hari ini? Kerana emas ini tuan-tuan dan puan-puan seperti yang kita semua tahu, emas ini merupakan perkara yang sinonim dengan wanita. Jadi dengan memilikinya, ianya umpama reward kepada diri sendiri kerana kebanyakan wanita ni memang suka pada emas kan. Jadi selain dibeli untuk tujuan berhias, ianya juga merupakan satu bentuk pelaburan jangka masa panjang dan juga mengelakkan dari berlakunya kebocoran tunai. Jadi pastinya kita pernah bertanya-tanya apa istimewanya emas ini sehinggakan ianya sangat diminati oleh kebanyakan golongan wanita kan. Jadi untung ke beli emas ni dan ada ke hukum hakam yang perlu kita patuhi dalam pemilikan emas ini. Jadi insya-Allah semuanya akan dirungkai dalam sesi ini yang mengambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit. Jadi kekal bersama kami sehingga ke akhir forum dan sebelum itu sama-sama kita like dan kongsikan agar lebih ramai yang mendapat manfaatnya insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, suka saya nak memperkenalkan dua orang panel jemputan kita pada petang ini. Panel kita yang pertama iaitu Puan Suzy Issa. Assalamualaikum Puan Suzy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Puan Suzy bersiaran daripada mana ni Puan Suzy? Saya berada di Bangi, di rumah saya. Bangi, jauh merentas negeri walau rentas negeri. Tapi tak apalah, dengan teknologi ni alhamdulillah kita dapat bertemu tanpa perlu rentas negeri. Okey, alhamdulillah Dr. Hussein. Assalamualaikum Dr. Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Apa maaf khabar, Doktor? Alhamdulillah baik. Sangkut Okey, sikit tadi teknologi. Okey, tak apa. Yang penting kita dapat bertemu sekarang bersua. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Suzy ni merupakan perunding dan pendidik emas yang telah pun berkecimpung dalam dunia emas ni lebih daripada 10 tahun. Jadi Puan Suzy akan berkongsikan mungkin tips-tips berkaitan dengan emas ini kepada kita. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, panel kita yang kedua, Dr. Hussein pula akan berkongsi kepada kita berkaitan hukum hakam dalam pemilikan emas ini, dalam pembelian emas, dalam jual beli, dalam gadaian. Pasti ada hukum hakam yang perlu kita patuhi supaya harta yang kita ada tu menjadi harta yang berkat insya-Allah. Okey, jadi nampaknya tanpa membuang masa saya teruskan kepada pusingan yang pertama. Jadi saya mulakan dahulu dengan Puan Suzy. Boleh Puan Suzy ya? Boleh, saya bersedia. Okey, soalannya Puan Suzy. Sebagai mukadimah mungkin Puan Suzy boleh kongsikan kepada kita mengapa emas itu dikatakan satu barangan yang begitu berharga. Dan ialah bagaimana nak menjadikan emas itu sebagai satu aset dan pelaburan yang menguntungkan kepada pemiliknya. Sebagaimana kita tahu kan, emas ni ada banyak kategori. Ada 999 kalau kita pergi kedai emas tu dia ada list kan dekat dinding tu kan. Ada 999, 916, 750, lagi apa yang kosong-kosong tu pun saya tak ingat dah lah kemudian kita ada lagi jongkong emas, kita ada juga sekarang ni akaun simpanan emas. Jadi mungkin Suzy boleh kongsikan kepada kita mana sebenarnya yang terbaik ni dalam kita nak melabur dengan emas ni sendiri sebenarnya. Jadi saya rasa saya teruskan kepada Puan Suzy. Dipersilakan Puan. Okey. Terima kasih Puan Rahmah. Terima kasih kepada pihak UTM kerana menjemput saya
dan terima kasih kepada Tuan Puan kerana sudi meluangkan masa hari ini untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu tentang celik emas ni. Okey, jadi nama penuh saya adalah Nur Suzilawati binti Isa. Saya lebih dikenali dengan nama Suzy Isa. Jadi bagi sesiapa yang dah kenal saya sebelum ni, alhamdulillah. Tapi bagi sesiapa tuan-puan yang baru mengenali saya, seperti kata Puan Rahmah tadi, ya, saya berada dalam dunia emas dan belajar sedikit sebanyak dari masa ke semasa hampir 10 tahun, dah lebih 10 tahun. Jadi saya tak langsung, saya harap ilmu perkongsian saya akan beri manfaat kepada tuan-puan semua di petang hari ini. Berkenaan dengan soalan Puan Rahmah tadi ya. Kenapa kita kena simpan emas? Apa kelebihan emas ni? Apakah kategori emas yang terbaik untuk kita simpan bagi memaksimumkan keuntungan? Jadi dari soalan ni nanti saya akan kupaskan dan supaya tuan-puan lebih faham selepas ni dan boleh buat tindakan dan mana yang terbaik untuk tuan-puan beli dan simpan. Saya ada slide untuk kongsikan juga ya. Sila kongsi ya, Cik Rahmah. Puan Suzy, slide ni tadi tak dapat. Ya. So, nak kongsi saya? Tak payah kongsi lah. Tak payah kongsi lah? Okey, tak payah kongsi. It's okay. Alright, Jadi, yang pertama, apakah itu kelebihan emas? Kita tahu emas ni dari dulu sampai sekarang sentiasa menjadi buruan orang. Sentiasa menjadi orang cari-cari dan orang nak milikinya. Jarang kita jumpa orang apabila kita bagi emas mereka menolak. Betul tak? Dan kalau selalu kita bila sebut tentang emas, ianya mesti berkait dengan orang kaya. Betul tak? Mesti kita akan rasa kalau orang ni ada emas, wah kayanya dia. Dan biasanya kita mesti tahu seorang yang kaya mesti ada emas. Jadi kenapa orang-orang yang macam ni menyimpan emas? Yang pertama kita tahu emas adalah logam berharga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia di muka bumi ni. Jadi emas ni merupakan logam ciptaan Allah yang sangat bagus, yang sangat baik, di mana emas ni sebenarnya tidak boleh dicipta oleh manusia. Mereka buat uji kaji macam mana sekalipun mereka tak boleh membuat emas tiruan. Menyerupai itu ya, tetapi untuk mendapatkan sifat seperti emas tu tak boleh. Jadi itulah kelebihan yang pertama, di mana tuan-puan tak nak menyimpan sesuatu logam yang istimewa yang diciptakan oleh Allah untuk diri kita sendiri. Kenapa kita rasa kita lebih suka simpan duit? Kenapa kita tak nak simpan emas-emas ni? Jadi mulai hari ni tuan-puan kena simpan emas sebab emas ni adalah ciptaan Allah. Duit ni adalah ciptaan manusia. This is very simple fakta. Dan apabila kita menyimpan emas ni sebenarnya dia ada satu nilai intrinsik. Nilai intrinsik maksudnya ni dia akan masuk ke kelebihan yang kedua, di mana apabila kita simpan emas kita akan rasa nak simpan. Apabila kita beli emas, kita akan rasa sayang nak jual balik. Kita akan rasa nak simpan je, kita rasa sayang je. Tapi kalau tuan-puan ada duit kertas ni, contoh ni saya tunjuk, tuan-puan akan rasa senangnya nak belanja. Tuan-puan akan tarik satu, lama-lama habis. Tapi kalau emas, tuan-puan akan rasa nak belanja, nak tukarkan emas ni jadi duit tu macam susah sangat, nak jual, apatah lagi nak jual. Jadi emas ni secara tak langsung harta tuan-puan akan terus kekal bersama tuan-puan. Sebab kita tak boleh nak tarik satu-satu lah kan kalau emas ni kan. Emas dia tak boleh tarik, tak boleh pecah-pecah, dia tak boleh nak asingkan macam ni, dia tak macam duit. Jadi duit ni kita senang sangat. Katakanlah kalau macam tahun lepas, kalau saya tanya ni duit moratorium tahun lepas ni mana pergi? Tuan-puan tahu tak? Tuan-puan perasan tak mana pergi dah duit moratorium tahun lepas? Mana pergi? Baju raya. Baju raya lah, tak tahu mana pergi. Tapi kalau tuan-puan
beli salah satu emas ke, alihkan sedikit duit tu jadi emas sampai tahun ini masih kekal lagi duit moratorium tu. Betul tak? Bermakna dari situ tuan-puan, sebab bila dia dah jadi emas, tuan-puan dah memang sayang nak let go, nak belanja ke saja-saja nak pergi jual kalau tak ada apa-apa keperluan yang kecemasan. Jadi itulah kelebihan emasnya. Sebab tu kita boleh tengok kalau mak kita ataupun nenek moyang kita dulu, mereka boleh mewariskan setiap barang kemas mereka kepada kita. Mungkin mak kita boleh cakap, gelang ni dah 4 keturunan. Nampak? 4 keturunan tuan-puan. Jadi kita pun rasa ni zaman dulu beli berapa ringgit je, sekarang dah 2-3 ribu ringgit ataupun 10 ringgit. Tak mustahil. So maksudnya emas ni dari mana-mana zaman sekalipun ianya sentiasa laku. Dan zaman tok nenek kita pun, mereka pun tak suka-suka hati nak jual tuan-puan. Mereka ingat anak cucu mereka untuk berikan harta. Jadi tuan-puan, kalau rasa tak mampu nak beli barangan yang besar, boleh beli sekadar barang kemas yang masih murah ni, yang masih mampu milik ni. Dan yang ini secara tak langsung dia akan terkait dengan kelebihan emas yang ketiga, iaitu emas merupakan antara aset yang mampu milik. Kenapa saya kata aset yang mampu milik? Sebab kalau tuan-puan beli emas, contohnya macam gelang. Gelang masih ada yang berharga bawah RM1,000. Betul? Dapatlah halus sikit kan? Mungkin ada yang berharga RM1,000 ke atas. Ada yang berharga RM2,000, RM5,000, RM10,000. Tengoklah besar mana tuan-puan punya barang. Okey, tetapi kalau tuan-puan nak beli aset yang lain, contohnya aset seperti rumah, adakah dengan hanya RM1,000, RM2,000 dah boleh beli rumah? Tak boleh kan? Jadi itulah maksudnya aset yang mampu milik, di mana apabila tuan membeli emas, tuan membeli emas ni, aset ni dalam mampu milik. Malah ianya 100%, 100% adalah milik kita. Tak payah nak kongsi dengan bank dah tuan-puan. Jadi itulah maksudnya aset yang mampu milik, di mana ianya adalah hak sepenuhnya hak kita. Tak perlu lagi nak berkongsi dengan orang lain. Kalau kita beli rumah, adakah rumah itu 100% milik kita? Kalau 3 bulan tak bayar, apa jadi? Kan? Loss semua. Jadi itulah antara perbezaan sikit lah. Jadi tuan-puan ada duit yang tuan-puan rasa tak banyak mana ni, boleh beli emas. Jadikan dia aset tuan-puan. Mungkin kita ni sentiasa rasa macam susah. Nak beli rumah tu memang susah. Apa kata lepas ni tuan-puan boleh beli gelang-gelang emas ke, atau cincin ke, atau yang berupa bentuk gold bar. Dan apabila kita sebut pula gold bar tu pula, jadi saya cerita, cuma ingin saya tegaskan kat sini, jika tuan-puan membeli emas, sebenarnya tuan-puan tidak rugi dan tuan-puan bukannya menghabiskan duit tuan-puan. Tidak. Sebab apabila kita membeli emas, kita hanya menukarkan duit kertas ni kepada sesuatu yang lebih berharga lagi. Di mana apabila tuan-puan ada emas, maka tuan-puan ada duit sebenarnya. Itu adalah analogi yang secara tak langsung tuan-puan boleh nampak dan tuan-puan kena tahu. Sebab tu kalau kita tengok, terutama kalau kita tengok orang Kelantan, orang di Terengganu, mereka suka sangat barang-barang kemas yang besar-besar dekat lengan diorang kan. Kita boleh nampak kadang-kadang rumah diorang tu tengok biasa-biasa saja, tapi gelang diorang sampai sini tuan-puan. Nampak tak aset diorang ni bergerak di badan sahaja. Maka mereka sebenarnya memiliki satu kekayaan yang luar biasa tanpa mereka sedar. Sebab itulah antara kelebihan emas ni, kita menyimpan tanpa sedar kita sedang membina kekayaan kita. Okay. So, berkenaan dengan kategori emas. Okey, kategori emas seperti yang Puan Rahmah sebut tadi, okey, ada 3 kategori emas yang popular di dunia. Di dunia tuan-puan, bukan di Malaysia saja. Kalau tuan-puan pergi mana-mana, selalunya orang akan sebut emas 999. Kan? Emas 916, emas 750.
Jadi apakah benda ni semua? Emas ni apa maksud dia? Okey, lepas tu ada pula dengar pula emas 24K, emas 22K. Apa pula tu kaitannya? Okey, sebenarnya macam ni. Emas 999 itu adalah emas 24K. Jadi ianya adalah sama. Emas 916 tu pula merupakan emas 24K. Dan emas 750, kalau kita selalu dengar emas 18K, itu adalah emas 750. Apakah perbezaan antara ketiga emas ni? Okey, perbezaannya adalah apabila kita sebut emas 999 itu merupakan emas tulen. Emas tulen di mana emas ni tiada percampuran apa-apa dengan logam lain. Di mana kalau dalam percentage ianya merupakan 99.9% adalah emas. Di mana kebiasaannya emas 999 ni akan dibuat bentuk gold bar dan juga ataupun dinar, shilling, wafer dan juga duit-duit shilling emas tu apa, kebanyakannya akan diperbuat daripada emas 999. Dan apabila kita memiliki emas ni, sebenarnya ini adalah emas di kategori yang paling tinggi sekali, yang terbaik untuk kita milikinya. Dan biasanya memang untuk pelaburan emas 999 ni adalah yang terbaik. Okey, manakala emas 916 pula, emas 916 ni biasanya dia berkait dengan barang-barang kemas lah. Okey, barang-barang kemas, rantai, cincin, gelang, subang ke apa, biasanya dia buat barang kemas, emas 916 ni. Okey, kenapa? Okey, sebab maksud 916 tu adalah 91.6% adalah emas. Manakala bakinya 8.4% adalah logam lain. Logam lain ni contohnya perak ke, zinc ke, nikel ke. Ianya akan dicampur dalam emas ni supaya emas ni akan menjadi lebih keras. Sebab tu kalau yang emas 999 tadi, sebenarnya sifat dia lembut tau. Emas ni makin dia tulen, makin lembut sifat dia. Kalau yang emas 999 tadi dijadikan barang kemas, maka bentuk ni senang dilentur. Silap bulan tuan-puan boleh bengkok-bengkokkan barang tu. Ya. Okey, tapi kalau 916, barang kemas 916, sebab tu kalau tuan-puan pakai dianya keras sikit dan bentuknya boleh kekal. Itu bezanya. Itulah sebab tu emas 916 mereka tak boleh buat semua 999. Nanti hari ni tuan-puan beli bulat, besok bangun pagi dah tidur jadi lepeh. Dia tak cantik lah kan. Dah cantik-cantik kita beli berbunga-bunga macam sekarang kan. Ketum lah, biskut lah, lah, KSCC lah. Jadi kalau dia buat dari 999, besok dah tak ada rupa KSCC dah. Jadi bukit bukau dah jadi. Jadi terbaru ni daun kari. Daun kari pula. Okey, saya baru tadi benda tu. Rasa daun ketum tak habis lagi, dah daun kari. Okey, tak apa. Kalau ada, tak ada masalah. Boleh beli. Tengok betapa sekarang ni inisiatif pekedai-pekedai membuat pelbagai bentuk supaya menarik minat kita ni penyimpan-penyimpan emas. Kerana di samping kita dapat memakai barang kemas ni untuk kelihatan cantik, ianya juga dapat memvariasikan pemakaian kita. Ni bagi orang yang suka pakai lah. Kejap ada bunga ros, kejap KSCC, ada magnum lah kan. Jadi macam-macam rupa. Ini bagi peminat-peminat emas yang suka tukar-tukar dia punya koleksi. Tu tak ada masalah. Janji simpan emas. Okey. Dan manakala yang ketiga pula, yang 750. Okey, 750 ni bermakna 75% adalah emas. Manakala 25% lagi campuran logam lain. Logam lain ni biasanya dicampur seperti ni lah, perak, tembaga dan juga lain-lain lah. Dan biasanya emas 750 iaitu 18K ni, biasanya kalau kita tengok international punya emas, dia memang akan guna emas 18K. Jarang international punya emas dia guna 916. Dan emas kalau yang 18K ni biasanya kalau tuan-puan nak beli diamond,
cincin ke gelang ke apa yang diikat diamond, biasanya mereka akan guna emas 750 sebab nak bagi lagi kuat ikatan tu. Sebab diamond tu kan berat kan, jadi dia nak ikat kita punya diamond tu, gigi-gigi dia tu supaya lebih kuat, maka dia akan guna 750. Sebab tu kalau tuan-puan pergi international, pergi overseas ke apa, jarang sekali tuan-puan jumpa emas 916 untuk koleksi barang kemas. Jadi tuan-puan mesti tertanya, pergi kedai sana, pergi kedai sini, tuan-puan mesti cari kenapa tak ada emas 916 untuk barang kemas. Sebab 916 ni sebenarnya familiarnya dekat Asia je. Tu tuan-puan boleh selidik balik, kaji balik. Dekat Asia memang kita familiar barang kemas 916. Kita jarang ada barang kemas 750 ni. Tu tak apa. Jadi sebagai untuk tuan-puan untuk membeli emas, okey, mana yang paling bagus? Mana yang terbaik untuk kita beli emas? Okey, untuk beli emas, mana yang terbaik? Mestilah yang pertama, yang emas tulen, iaitu berupa emas 999. Ya, emas 999 ni adalah sesuai untuk dijadikan sebagai emas pelaburan. Kita lah jongkong macam ni tak boleh lah nak pakai kan. Ada ke orang buat loket ke apa? Boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya kalau emas 999 ni sangat sesuai untuk dijadikan sebagai pelaburan. Okey, kenapa? Okey, sebab emas 999 ni biasanya kita akan beli lebih murah sikit daripada emas 916. Harga dia, okey, kenapa saya kata lebih murah? Sebab emas 916 kalau kita beli ada kos upah dia. Kos upah ni tanpa kita sedar ianya sangat tinggi untuk 1 gram tau. Jadi bila dia plus minus dengan harga emas, sebenarnya sama ada boleh menghampiri harga emas 999 ataupun lebih. Ianya bergantung pada design kita punya barang kemas. Lagi banyak kerawang-kerawang dia, lagi banyak bunga-bunga dia, putar-putar dia tu, design makin canggih, makin mahal kos upah dia. Tetapi kalau kita beli gold bar, jongkong bar, tak ada kos upah. Ya, tapi biasanya kalau syarikat-syarikat yang menjual gold bar ni, dianya ada biasa kalau letak hanya macam kos premium. Premium ni bergantung pada syarikat tu lah. Okey, premium charge di mana premium ni adalah bergantung pada kos pengurusan untuk satu-satu syarikat menghasilkan emas ni, transportation dia, insurance dia. Tapi kos premium tu sangat-sangat kecil berbanding dengan setiap gram emas berat yang kita beli ni. Jadi ianya sangat berbaloi dan boleh memaksimumkan keuntungan kita lagi berbanding dengan barang kemas. Okey, kenapa saya kata boleh maksimumkan keuntungan? Okey, sebab gold bar, jongkong bar, emas 999 biasanya kita kena ingat kalau kita nak pakai duit, kita kena bagi tempat kedai tu emas ketul ke? Contohlah kalau tuan-puan nak pakai duit emergency pergi contoh katalah tayar kereta pancit, okey, nak kena tukar tayar ni, empat-empat ni dah rosak ataupun tayar kereta ni dah botak contoh ya. Jadi tak ada cash tapi tuan-puan ada emas. Adakah pekedai tu menerima emas tuan-puan ni? Okey, nah saya nak beli 4 biji tayar, nah saya nak bagi gold bar ni. Adakah semua kedai menerima gold bar macam ni? Jawapannya tidak tuan-puan. Kita nak tak nak dari gold bar kita kena tukar juga jadi duit. Jadi duit. So apabila kita nak tukar gold bar jadi duit, secara tak langsung kita boleh buat dua perkara, iaitu jual ataupun gadai. Okey. So kalau gadai, okey, ada cerita gadai. Katakanlah kalau kita nak jual. Bila kita nak jual emas, tuan-puan kena ingat, bila jual emas akan ada susut nilai. Jadi, dari susut nilai tu, sekiranya tuan-puan ada gold bar, susut nilai untuk gold bar ni sebenarnya kecil sahaja berbanding dengan susut nilai barang kemas. Barang kemas susut nilainya tinggi, biasanya 20% ke atas. 25% pun ialah, jarang kita nak jumpa yang 25% ke bawah. Okey, susut nilai ni setiap kedai mesti akan kenakan. Tuan-puan jual lah emas mana-mana di seluruh dunia, pasti ada susut nilai. Jadi untuk kita maksimumkan keuntungan kita, kita kena cari susut nilai yang paling kecil. Peratus dia, percentage dia. Jadi sebab itu kita
selalu kalau nak jual balik kena tanya kedai tu berapa susuk nilai yang dia berikan, berapa persen susuk nilai yang dia berikan. Jadi kena tanya, kalau boleh tawar lagi berbanding kalau dengan gold bar. Gold bar susuk nilai dia kecil. Ada syarikat yang menjual emas susuk nilainya di bawah 10%. Tuan-puan bayangkan kalau nilai emas ni 1,000, susuk nilainya hanya 9%. Maka cash yang tuan-puan akan dapat adalah RM910. Nampak tak? Tinggi tak? Tapi sekiranya tuan-puan ada barang kemas, apabila dia letakkan susuk nilai sebanyak 30%, tuan-puan hanya dapat cash sebanyak RM700. Nampak tak perbezaan tu? Jadi itulah sebabnya saya sarankan sekiranya nak simpan emas untuk tujuan pelaburan dan untuk memaksimumkan tuan-puan punya keuntungan, simpanlah gold bar. Okey, simpan gold bar supaya tuan-puan boleh maksimumkan lagi keuntungan. Barang kemas tak boleh beli ke? Okey, jawapannya boleh beli tuan-puan. Janganlah kata tu Kak Suzy kata tak boleh beli barang kemas. Boleh beli. Okey, barang kemas kalau tuan-puan nak beli, beli yang mana nak pakai saja. Okey? Jangan semua pun benda yang emas kita ada, semua kita beli emas, barang kemas. Okey, sebab kita harus ingat bila kita nak pakai duit balik, susuk nilai barang kemas tu tinggi. Dan beli barang kemas, beli mana yang kita nak pakai, nak bergaya, sekali-sekala kita nak kelihatan cantik juga. Perempuan kan, wanita kan, dengan emas dia tak boleh dipisahkan. Macam saya walaupun jual gold bar pun saya ada barang kemas saya juga. Okey? Jadi saya tetap membeli. Jadi maksudnya sini beli berpada-pada. Tapi terpulanglah pada tuan-puan. Saya hanya beri nasihat sekadar perkongsian apa yang saya faham selama ni. Okey. Terbaik Puan Suzy. Okey Puan Suzy. Nanti kita akan sambung lagi di slot yang kedua. Boleh. Menarik Puan Suzy berkaitan dengan emas ni. Jadi terima kasih di atas pencerahan yang diberikan tadi. Jadi tuan-puan, membeli emas ni bukanlah satu pembaziran sebenarnya jika kita ada ilmunya dan kita juga bijak menguruskannya. Jadi selain ianya, kalau macam kita beli barang kemas tadi, selain dia menaikkan seri kepada pemakainya, tapi dia juga merupakan satu aset dan pelaburan jangka masa panjang. Sebab tu dikatakan kalau kita nak untung beli barang kemas ni, kita kena simpan untuk jangka masa panjang lah. Nanti mungkin Puan Suzy akan explain lagi pada next soalan ni. Boleh. Okey. Jadi tuan-puan, jadi bila kita dalam keadaan terdesak ni sebenarnya, bila kita ada emas, maka kita boleh jual balik barang tersebut ketika harganya mungkin dah naik tinggi, ataupun kita juga boleh gadai. Kita sayang nak jual ni tapi kita gadai. Jadi perkara ni lah yang sebenarnya yang membuatkan wanita ni sebenarnya tak pernah jemu dengan emas. Kalau kita lihat sekarang kedai emas pun, kalau dulu dia kerusi tu untuk pembeli kan, tapi sekarang ni dia dah sediakan kerusi untuk menunggu. Golongan suami menunggu kan. Okey, jadi saya nak pergi kepada panel kita yang kedua, Dr. Hussein. Okey Dr. Hussein. Jadi tadi kan kita dah tahu berkaitan dengan emas. Jadi bila harganya dah meningkat, mungkin kita boleh jual. Mungkin kalau kita dalam keadaan tak ada duit, mungkin kita boleh gadai ke kan. Jadi apakah pandangan Islam tentang emas ini, dan juga mungkin apakah hukum hakam berkaitan dengan simpanan, berkaitan dengan gadaian ini, berkaitan dengan jual beli. Ada ke apa faktor-faktor yang mendorong kepada riba dalam urusan jual beli emas ni? Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga ciri-ciri pelaburan emas yang patuh syariah. Okey, dipersilakan doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu petang ini untuk bincang tentang satu kurniaan Allah, the bounties of Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan bounties dia punya rezeki dia merata dunia. Di lautan, di bumi, di bukit bukau dan semuanya. Dan emas adalah satu barang yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia sebagai banyaklah dia punya ni, sebagai dulu medium of exchange, sebagai wang, sebagai penyimpan nilai, sebagai barang kemas dan macam-macam. Sebab tu saya nak mulakan dengan beberapa ayat Al-Quran
yang menggambarkan emas itu sangat penting dalam Islam. Malah disebutkan sebagai satu benda logam yang sangat penting. Hingga Allah sebutkan kelebihan-kelebihan emas ini. Hingga kan di syurga pun digambarkan dengan emas itu sebagai pakaian-pakaian ahli syurga. Okay? Digambarkan di sana dengan dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam satu ayatnya Allah SWT telah menyatakan emas sebagai satu barang yang sangat disukai oleh manusia. Itu sifat manusia. Allah berfirman dalam Suratul Imran ayat 30 ayat ke-14 Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantari minadh dhahab wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Satu ayat yang jelas menggambarkan kepada kita dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Ini tumpuan kita. Dalam bentuk emas dan perak, secara khusus disebutkan itu emas dan perak. Merupakan barang yang sangat digemari oleh manusia. Kuda pilihan, hewan ternak, kuda pilihan ni sekarang mungkin kereta Mercedes, Lamborghini, kalau sekarang lah. Hewan ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tempat kembali yang baik. Okey, itu gambaran kepada kita. Walaupun disebutkan sebagai itu satu yang diminati oleh manusia, tapi tempat kembali yang baik tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua harta kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai satu disukai manusia dan seharusnya kerana itu amanah Allah Subhanahu Wa Taala perlu digunakan untuk mencapai redha Allah, mencapai tempat kembali yang baik. Okey, itu yang pertama. Bagaimana emas tu letak sebagai harta yang disukai oleh manusia. Surah Al-Imran. Kemudian dalam satu ayat yang lain, emas dianggap sebagai satu tukaran yang paling bernilai. Ini dalam surah Al-Imran ayat 91. Allah sebutkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Dalam ayat surah Al-Imran juga ayat 91 yang maksudnya sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, maka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperolehi penolong. Maka itu menggambarkan emas itu sebagai bahan tebusan, sebagai tukar yang paling sangat bernilai. Allah letakkan emas, Allah tak letakkan benda lain. Pasal manusia sangat suka kepada emas, dan dia merupakan harta yang sangat bernilai, sangat berharga, logam yang sangat berharga. Maka Allah bandingkan di situ menebus kehidupan di akhirat yang sengsara dengan emas. Walau begitu Allah tak akan izinkan kerana itu sifat manusia. Maksudnya diberikan satu peluang di dunia dan untuk mencapai akhirat gunakan peluang yang satu itu. Nak tebus dengan emas tak mampu. Walaupun emas diletak di sini sebagai tukaran yang paling bernilai. Ini gambaran kepada kita bahawa emas itu merupakan logam yang sangat bagus, yang sangat baik diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia gunakan. Kemudian dalam satu ayat yang lain, emas sebagai simpanan yang paling utama. Ini dalam surah Taubah ayat yang ke-30 ayat ke-34. Saya baca sepotong saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Di ayat Allah gunakan satu analogi, maka berikan kabar gembira kepada mereka. Gembira itu biasanya untuk kebaikan. Tapi di sini Allah nak menemplak kepada golongan yang memiliki kekayaan, terutama dalam bentuk emas, tapi tidak menginfakkan kepada jalan Allah. Dan pasti nilai Islam, zakat satu perkara yang langkah penting kita lihat nanti. Kalau ada yang akan bertanya nanti tentang zakat. Itu berupa ayat Al-Quran dan banyak lagi ayat Al-Quran yang membicarakan tentang emas sebagai perhiasan digunakan oleh manusia dalam kehidupan pada hari ini. Jadi emas logam yang sangat penting. Yang sekarang di mana-mana pun dicari. Ketika Trump, Donald Trump memenangi pilihan raya Amerika Syarikat 2018 pada tahun 2018 dia pernah sebut untuk menggunakan dinar emas. Kalau betul berlaku itu satu yang ajaib lah di Amerika guna dinar emas. Kalau kita di Malaysia mungkin
kita pernah berbicara tentang dinar emas yang ingin digunakan, tapi untuk gunakan sebagai medium of exchange, sebagai medium of transaction, sebagai penyimpan nilai emas dalam bentuk dinar yang dicanang sana sini, tapi possibility untuk berlaku tu mungkin sukar, kerana kalau saya lihat milik emas kita adalah negara kita dikatakan milik emas reserve negara kita. Saya ada baca di sekitar 30 tan. 30 tan bermakna 30 tan tu kalau nak dijadikan wang mungkin berapa juta, ratus juta ataupun berapa, mungkin tak sampai 1 bilion. Wallahu alam, cuba kira nanti balik. Dengan dia nilai emas pada hari ini yang sehari dua ni menurun ya. Ini peluang kalau nak beli emas pun sekarang. Beberapa hari lepas 233 katanya. Saya pun tak tahulah, ada seorang, saya tanya orang dia tak ada sebut. Saya pun tak rujuk kepada dia. Dan trend mungkin sekarang menurun. Tapi kalau 1 gram 200 lebih, 230 katakan. Kemudian Malaysia mulai 30 tan emas reserve kita. Kalikan dalam bentuk duit, berapa ratus juta kita miliki. Jadi kalau dengan nilai tersebut, kita nak gunakan untuk transaction pembangunan negara yang sifatnya bilion-bilion kita gunakan, bajet kita bilion sifatnya, maka kalau kita gunakan dinar emas dengan nilai emas yang kita miliki hanya 30 tan, itu kesukarannya. Jadi possibility untuk berlaku memang agak sukar. Yang penyimpan paling besar adalah Rusia. Itu Rusia, Amerika Syarikat, China, negara-negara besar ini yang menyimpan emas yang sangat banyak. Negara kita mungkin tak sebanyak mereka, tapi mereka pun tidak cuba membicarakan emas sebagai wang pertukaran, sebagai nilai duit, kepada bentuk duit. Okey, itu sebab emas bukan nilai logam yang sangat berharga yang Allah kurniakan kepada manusia, yang perlu diuruskan dengan sebaiknya, kerana itu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perkara kedua tentang emas ini, kalau kita lihat ini teori ini biasa sebutkan dalam ekonomi. Orang bicara ekonomi Islam tentang dinar semuanya, mereka bicarakan teori 1 dinar 1 kambing. 1 dinar yang sama dengan 1 ekor kambing. Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, dalam perjalanan itu Rasulullah bertemu sekelompok manusia jual kambing. Maka Rasulullah SAW telah ini hadis ini riwayat Musnad dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dari Urwah daripada Rasulullah SAW, dan dalam perjalanan itu Rasulullah memberi 1 dinar kepada Urwah untuk dapatkan 1 ekor kambing. Dan dengan 1 dinar itu, Urwah pergi berjumpa dengan kelompok manusia yang jual kambing tersebut. Dengan 1 dinar itu, kena kebijaksanaan Urwah dalam bermuamalah, dalam tawar-menawar, maka dengan 1 dinar dia dapat 2 ekor. Sedangkan Rasulullah bagi 1 dinar untuk dapatkan 1 ekor. Tetapi Urwah berjaya dapatkan 2 ekor kambing. Dan dia bawa balik kambing itu dalam perjalanan, ada orang menemui Urwah, dia minta 1 ekor kambing dengan nilai 1 dinar. Dan Urwah jual 1 ekor kambing dengan nilai 1 dinar dan membawa balik jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini 1 dinar dan ini 1 ekor kambing. Rasulullah pun tanya, bagaimana kamu boleh berlaku begini? Dia pun ceritakan ceritanya, dia beli tawar-menawar dapat kurang semuanya. Jadi Rasulullah mendoakan kebijaksanaan Urwah dalam berdagang, dalam berniaga. Bermakna boleh tawar-menawar, boleh untung 100%. Kalau keuntungan dia 100% dari Islam, pasal dari Islam, dalam berniaga tak ada istilah mengatakan keuntungan mesti certain percentage tak ada. Untung boleh sampai 100% terpulang keadaan. Based on supply and demand. Jadi kebijaksanaan Urwah dia telah mendapatkan tambahan 1 ekor kambing. Dengan wang 1 dinar, dia dapat percuma 1 ekor kambing dan dapat pula 1 dinar kembali. Itu kebijaksanaan dia. Dan Rasulullah doakan kebijaksanaan perniagaan tersebut, dan itu sebagai contoh kepada kita peniaga Islam. Okey, itu jadi 1 ekor kambing nilainya 1 dinar di zaman Rasulullah SAW. Dan kalau kita ceritakan pada hari ini, 1 ekor kambing nilainya juga adalah lebih kurang 1 dinar. Tengok kalau hari ini 1 dinar 1 gram, 1 dinar sama dengan 4.25 dinar 4.25 gram. Kali dengan 1 gram bersamaan 230. Saya ingat beberapa bulan lepas 250. Pernah ujung pasal kami telah ada bincang dalam fatwa Johor, kita ada bincang tentang fatwa emas ni. Pada waktu itu saya ingat tahun lepas pertengahan. Waktu itu sekitar 260, 70. Tapi sekarang dia dah agak kurang.
dan beberapa hari lepas dikatakan 233. Okey, katakan 1 gram itu nilai dia. Kali dengan 4.25, mungkin dia punya figure around 900 lebih gitulah. Nah, itulah nilai ekor kambing pada hari ini. Kalau kambing itu ada macam-macam jenis kan, besar yang kecil saja. Tapi more or less itulah dia punya ni. Bergambarkan dinar emas ni satu yang start fluctuate. Zaman Rasulullah sampai sekarang, 1 dinar 1 ekor kambing. Itu teorinya. Kita tak ada bicara lah kambing kecil besarnya, tapi itulah teori begitu. Menggambarkan dia tak fluctuate. Tapi fiat money atau fiat money, duit kertas yang kita cipta mungkin pada abad-abad yang ke 200-300 tahun sebelum sekarang, dicipta wang kertas. Dia penggunaan wang kertas ini kejatuhannya sangat besar. Zaman saya sekolah dahulu, mak saya bagi 10 sen tu saya boleh kenyang. Makan nasi lemak dengan air dengan 1 kuih. Sekarang 10 sen kalau bagi anak saya, dia buang gitu je. Okay, minta maaf bukan anak saya, anak semua orang. So, 10 sen dia akan buang begitu saja pasal tak ada nilai. 10 sen. Sekarang bawa sekolah RM10. Baru dapat nasi lemak dengan air. Lebih sikit lah. Kalau RM5 mungkin setakat makan saja. Air tak ada, tuan-tuan. Jadi itu menggambarkan nilai wang kertas yang tak ada disebutkan tadi oleh Puan Suzy tadi. Ada nilai intrinsik tadi. Kertas tak ada. Dia hanya berasaskan kepada perintah kerajaan. Kita keluar duit ni, ini nilai dia. Ini duit ni, ini nilai dia. Dia tak sandarkan kepada emas. Mungkin suatu masa dulu pernah wang disandarkan emas, tapi sekarang tidak lagi, tidak sandarkan emas. Sebab tu duit will fluctuate. Nilai dia naik turun. Dan nilai kuasa beli duit kita sekarang telah jatuh begitu jatuh sekali. Kalau zaman saya sekolah saya sebutkan tadi 10 sen boleh beli nasi lemak, air dan kuih. Sekarang mungkin dengan nilai RM10. Bermakna berapa kali jatuh dari 10 kepada RM10. Nilai itu nilai wang kertas yang hanya sekitar 200 tahun, 300 tahun. Tetapi dinar emas sejak 1400 tahun yang lepas, seekor kambing 1 dinar, sekarang seekor kambing pun 1 dinar. Itu menggambarkan. Adakah itu menggambarkan bahawa nilai emas meningkat? Tidak. Tidak. Bukan maknanya nilai emas meningkat dari sudut kekayaan. Kalau orang tu milik 1 dinar, itulah kekayaan dia. Tetapi menggambarkan kepada dia punya kekayaan yang stabil. Tu kita katakan itu nak katakan bahawa emas ini adalah merupakan satu simpanan yang stabil sifatnya. Okey. Kalau kita sebab daripada dulu, kalau kita zaman Rasul kita hidup, kita simpan 1 dinar, sekarang harganya tetap sama. Kalau kita simpan waktu duit tu, waktu tersebut, seekor kambing katakan tahun 80-an seekor kambing harganya RM40. 80-an 80 tahun 80, RM40. Dan sekarang seekor kambing nilainya adalah sudah 900. Kalikan berapa kali ganda kenaikan nilai harga seekor kambing. Tapi kalau dengan dinar, itulah harganya. Tahun 80 kita beli harga kambing, kita kalau waktu tu mungkin emas nilainya mungkin sekitar itu, harga gram pada tahun 80-an. Pasal tahun 71 nilai emas tu satu gram emas nilainya adalah sekitar berapa? RM40 40-50. Cuba cek balik. Tapi maknanya penyimpanan emas itu menyebabkan seorang itu mempunyai wang simpanan yang stabil. Takkan berlaku. Kalau kita simpan wang emas, wang kertas, di bank kita akan simpan tahun ini. Tahun ini kita simpan wang katakan berapa juta. Selepas berapa tahun, nilai itu akan susut dengan begitu sendirinya. Nilai yang kita simpan itu nilainya sama, tapi kuasa beli yang kita miliki jauh akan turun. Kalau saya simpan 10 sen tahun dahulu sampai sekarang, 10 sen hari ini sudah tidak ada nilai apa-apa di sisi kehidupan kita. Okay, jadi itu nilai emas sebagai penyimpan nilai kekayaan yang sangat stabil. Okay, ada beberapa perkara lagi emas ini sebagai satu stock value yang sangat bagus, penyimpan nilai yang sangat bagus. Kita simpan dia maka nilai akan kekal. Tapi wang yang miliki hari ini kertas, dia ni kedudukannya sangat tidak stabil. Dia akan fluctuate. Dan satu masa pernah nilai wang yang dimiliki oleh negara India hilang 2017. Pernah. Greece pernah mengalami krisis keuangan. Nilai wang ini sangat teruk. Kemudian zaman Jepun. Siapa yang kita tak pernah hidup pada zaman Jepun ibu bapa kita, datuk kita, nenek kita. Dia ada yang dipanggil duit pisang, duit daun pisang.
Yang nilainya pun bila dia pun jatuh tak ada harga, tak ada nilai. Krisis ekonomi pada tahun 1929, World Great Depression, sama juga nilai wang yang sangat jatuh. Kerana okey, ini keadaan situasinya. Jadi wang berbanding emas sangat jauh. Emas untuk simpanan dia sangat stabil. Dia satu simpanan yang nilai kekayaan yang stabil, tapi tidak nilai pada wang yang kita simpan. Okay. Emas yang kita simpan berapa gold bar simpan dari hari ini, selepas 20-30 tahun dia akan sama nilainya. Tetapi kalau wang kertas, kita convertkan satu gold bar hari ini ke dalam bentuk wang kertas, dikonvertkan, kita simpan, selepas 20 tahun nilai tak akan sama. Catatan sama, duitnya, tapi kuasa beli sudah tiada. Okay. Menggambarkan pemilik emas tu kaya yang stabil, pemilik wang kertas tidak stabil. Okay. Itu boleh, tapi ada beberapa lagi perkara yang saya ni, pas saya akan pergi perkara yang kedua, kerana saya lihat kita mempunyai waktu yang sangat singkat. Ya, betul. Dia ditanya saya. Waktu kita memang terhad sebenarnya kan. Ya, okey. Perkongsian tu tadi sangat bagus, di mana sebenarnya emas tu sendiri sebenarnya penting untuk kita miliki sebabnya dia tidak berlaku kejatuhan kan, seperti mana kewangan kan, wang ringgit tu sendiri. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih doktor atas penjelasan itu mana. Jadi terima kasih doktor ni. Jadi sebagai mengingatkan kita bahawa dalam kita memiliki harta tu, kita kena pastikanlah sebenarnya pemilikan harta tersebut perlulah patuh syariah, tidak melanggar syariah. Jadi Puan Suzy, kalau kita lihat dahulu kedai-kedai emas ni terhuni ketika musim itu. Tapi sekarang ni tak lagi. Kedai emas tu sentiasa penuh dengan orang kan, sentiasa dikunjungi. Walaupun kita lihat harga emas ni meningkat dari masa ke semasa. Jadi mungkin Puan Suzy boleh kongsikan kepada kita dalam tempoh lebih kurang 15 minit ke 20 minit gitu. Boleh kongsikan kepada kita tips-tips untuk pembelian emas ini. Bagaimana yang perlu kita perhatikan dalam pembelian emas dan mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan agar kita ini tidak ditipu dalam pembelian emas. Dan juga bila kita dah beli banyak emas ni, macam mana kita nak simpan emas tu daripada segi keselamatan kita sendiri. Boleh kongsikan Puan Suzy? Boleh. Mesti. Okay. So, terima kasih ya Puan Rahmah. Okey, seperti yang di soalannya, apakah tips untuk kita membeli emas? Okey, biasanya saya kalau dalam seminar saya akan kongsikan kita ada 5 tips ya tuan-puan untuk membeli emas sebenarnya secara tak langsung tanpa tuan-puan sedar. Okey, tips yang pertama adalah kita kena cari tempat yang harga dia murah. Okey, so tempat yang pertama kena cari harga murah. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan tips ni dia ada 5 kriteria, kena ada ke-5-5. Tuan-puan jangan tengok satu saja. Okey, macam saya cakap, harga murah. Okey, jom beli. Okey, tak semestinya. Kalau kita nampak harga tu murah, okey, kita kena check pula untuk yang kedua. Okey, dia dah jual harga murah. Okey, tips yang kedua, kena pastikan tempat tu menjual emas tu susuk nilainya kecil. Susuk nilai ni kecil maksudnya peratus dia. Seperti yang saya terangkan tadi ya, beza 9% dengan 30%. Jadi kalau kita dah nak beli emas tu, kita tanya kedai tu balik. Kalau saya jual balik emas ni dekat kedai tuan, puan balik, berapa susuk nilainya? Jadi buat calculation sikit. Alright. Tu yang kedua. Okey, dan yang ketiga, pastikan kita kalau nak membeli emas ni mencari tempat yang mudah dibelilah. Maksudnya kita boleh beli bila-bila masa. Sebab kita tahu emas ni ada harga naik, ada harga turun. Kebiasaannya orang time harga turun ni ramailah nak beli. Malah kita tahu juga ramai juga orang bila harga naik tu lagi ramai orang nak beli. Okey. So, maksudnya kat sini kita kena cari tempat untuk membuat pelaburan emas ni di tempat yang mudah dibeli. Dan mudah dibeli satu hal. Okey, dan yang seterusnya kita dah jumpa mudah nak beli. Okey, make sure pula tempat ni stoknya tiada had. Okey, maksudnya stok tiada had ni katakanlah macam harga sekarang. Harga sekarang emas turun. Kita ada duit ni. Okey, kita ada duit dah ni nak beli emas. Tapi bila pergi kedai ni emas habis. Bila kedai ni emas habis. Bila pergi tempat ni habis. Jadi macam mana kita nak beli emas?
Jadi make sure kalau kita nak buat pelaburan, kita cari tempat di mana stoknya tiada had. Kita boleh beli bila-bila masa dan kita boleh beli banyak mana kita nak beli. Kalau kita ada duit 1 juta, kita nak tukar semua duit 1 juta kita kepada emas. Yes, boleh beli. Ada ke orang beli emas 1 juta? Ni, ada jawapannya tuan-puan. Okey, ada ya. Jadi tuan-puan jangan terperanjat. Ada. Okey. Jadi maksudnya dia boleh beli emas pada bila-bila masa. Dan syarat yang kelima, tiada syarat yang remeh sekiranya kita nak jual balik emas. Ini merangkumi lebih kepada gold bar dan juga barang kemas. Biasanya gold bar lah, sebab gold bar ni kita nak maksimumkan lagi keuntungan kita. Biasanya ada tempat sekiranya gold bar mereka kadang-kadang ada cala sikit lah, terkemek sedikit lah, maka kadang-kadang ada tempat tu tak nak ambil. Tu yang pertama. Kadang-kadang kalau dia ambil nanti elok-elok susut nilai kecil, dia kata oh ini sudah cala, kena tambah lagi susut nilai, tambah lagi 10%. Nampak tuan-puan dah rugi lagi kat situ. Jadi kena tengok semua aspek ni sebelum tuan-puan membeli emas pelaburan yang terbaik. Sebab gunanya nanti adalah macam saya cakap tadi, dari emas kita kena convert juga kepada duit. Jadi kita kena cari tempat bagaimana untuk terus memaksimumkan keuntungan kita supaya kita tidak rugi. Tuan-puan kena ingat supaya kita yang tak rugi ni, jangan duk fikir kedai tu, kita fikir kita ni tak rugi dan kita boleh maksimumkan keuntungan kita. Jadi, kalau orang tanya antara gold bar dengan barang kemas, mana yang bagus untuk kita simpan, mana yang bagus untuk kita beli. Kan tadi saya dah terangkan kan. Jadi semestinya tuan-puan lebihkan membeli gold bar. Sebab gold bar ni biasanya ketulinan dia adalah 999 dan barang kemas ni 916. Kalau tuan-puan bawa gold bar pergi luar negara, tuan-puan juga boleh menjual gold bar ni. Macam Ustaz ceritakan tadi perihal tentang duit. Duit ni nilai dia sentiasa susut. Nilainya ada inflasi. Di mana emas tak ada inflasi tuan-puan. Kalau tuan-puan bawa gold bar ni ataupun barang kemas sama juga, pergi luar negara, tuan-puan boleh dapatkan tunai juga. Sebab emas ni tiada negara yang menolak emas. Ya, tiada negara lagi yang tidak mengiktiraf emas. Tak ada. Semua negara mengiktiraf emas. Kalau tuan-puan nak jual emas mana-mana negara sekalipun, semuanya akan menerimanya. Jual kat kedai emas lah dekat setiap negara. Contohnya macam Kak Suzy. Kak Suzy selalu kalau pergi luar negara, Kak Suzy memang akan standby beberapa ketulan emas. Ya, kita tak payah bawa besar-besar, kita bawa kecil-kecil saja, standby for untuk perihal kecemasan. Maksudnya Kak Suzy tak ada tukar semua duit kepada duit negara tu tersebut. So bila kita bawa gold bar, kita bawa emas kita pergi luar negara, sekiranya kita ada kecemasan, kita boleh pergi mana-mana kedai, kita jual sahaja dan kita akan dapat tunai daripada duit negara tersebut lah. Okey, jadi dari situ sebenarnya tuan-puan tak perlu risau. Sebab emas ni laku di seluruh dunia. Jadi senang, mudah dan tuan-puan pun happy. Jadi kita standby saja reserve money kita untuk shopping, tambah shopping ke kecemasan lain ke. Jadi tak perlu risau. Okey. Seterusnya, dah beli emas banyak-banyak ni nak simpan kat mana? Ni soalan familiar juga ni. Dah beli emas-emas nak simpan kat mana? Okey. Tips yang pertama, saya bagi 3 tips lah. Tips yang pertama. Kalau tuan-puan beli sekadar emas ni sikit-sikit, tuan-puan bolehlah simpan kat rumah. Okey, simpan kat rumah, selitlah sana sini sikit yang mana tuan-puan rasa selamat. Janganlah diberitahu orang, saya simpan emas kat sini, saya simpan emas kat sini. Tak perlu. Jadi, kalau ada sedikit sekeping 2, seketul 2, tuan-puan boleh simpan di rumah selit-selit. Ini kalau tuan-puan rasa di rumah tuan-puan keselamatan tu terjamin. Okey, untuk tips yang kedua, sekiranya tuan-puan dah beli gold bar, tuan-puan dah ada barang kemas, tuan-puan tak tidur lena. Okey, hari-hari tak tidur lena ni sebab duk mikir ada gold bar kat rumah, ada barang kemas. Risau takut pencuri masuk ke apa. Jadi tuan-puan dah jadi tak tidur lena. Okey, bermasalah. Okay, kalau macam tu, saya nasihatkan tuan-puan pergilah cari safety box.
Safe deposit box di mana sekarang kalau saya lihat kebanyakan di bandar-bandar besar dah banyak safe deposit box. Tuan-puan boleh pergi sama ada terus ke bank ataupun ada syarikat-syarikat swasta. Tuan-puan Google sahaja safe deposit box di kawasan-kawasan mana mesti akan ada jumpa. Malah tawaran offer untuk simpanan pun sangat murah bagi saya sebab dia ada tempat tu hanya RM250 setahun. Sewa box dia tuan-puan. Setahun RM250 je. Sebulan berapa ringgit je kan. Ada tempat tu kalau dekat di Penang public safe, okey, lagi murah. RM99 setahun tuan-puan. Lagi murah. Box dia tu dalam 5 inci, panjang 15 inci tak silap, lebar 4 inci. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak ingat lebih kurang saiz dia. Jadi kalau nak simpan gold bar kecil-kecil ni, walaupun kecil dia bernilai ni tuan-puan, sangat-sangat berbaloi. Okey, jadi tuan-puan pergi cari safe deposit box ni di kawasan bandar berhampiran tuan-puan. Pergi daftar kat situ, register, simpan barang kemas kita kat situ lebih selamat. Sebab safe deposit box ni dia dah ada insurans dia dah ada security tukang jaga. Jadi lepas tu kita boleh balik tidur lena. Dah tak perlu risau lagi dah ada barang-barang kemas banyak kat rumah ni. Okey. Dan tips yang ketiga, ini jangan sesekali kita simpan emas kita di arah no. Yang ni selalu orang salah. Mereka akan cakap bila mereka ada barang-barang kemas ke, mereka ada gold bar, mereka kata okey lah ni boleh pergi simpan dekat Ar-Rahnu. Tuan-puan, Ar-Rahnu bukan tempat untuk simpan emas. Ar-Rahnu adalah tempat untuk gadaian emas. Kalau tuan-puan letak barang tuan-puan dekat situ, kos simpanan dia adalah tinggi. Rugi tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan rasa nak simpan emas, pergi cari safety box. Lepas ni kalau rasa nak guna duit untuk kecemasan, barulah kita Ar-Rahnukan. Okey, Ar-Rahnu bukan untuk simpan emas Okey, itu adalah 3 tips mudah untuk saya nasihatkan tuan-puan untuk menyimpan emas. Okey. Dan yang seterusnya, apakah perkara yang kita perlu elakkan untuk ketika kita membeli emas ni? Okey. Yang pertama, ni perkara yang perlu kita elak untuk ketika membeli emas. Okey, yang pertama, jangan sesekali kita membeli dari tempat atau syarikat yang tidak diyakini. Bermakna kadang-kadang kita boleh nampak, terutama sekarang dengan era internet, online di mana sahaja tuan-puan nampak iklan ni, nampak iklan ni, offer emas murah ni, macam-macam ni. Tapi daripada entah mana-mana sumber yang tidak diyakini, supaya untuk elakkan tuan-puan ditipu. Kalau tuan-puan beli saja dari mereka, tak silap bulan tuan-puan bayar, kata beli emas 50 gram, tuan-puan tak dapat emas 50 gram. Tuan-puan dapat kasut kok-koknya. Okey, nampak? Ini maknanya jangan beli dari syarikat yang tidak di credibility kita tak tahu dari mana, dengan sumber orangnya tak tahu dari mana. Jadi jangan sesekali elakkan. Contohnya macam kalau nak beli gold bar. Gold bar kalau di Malaysia ni saya memang sarankan sangat belilah dari syarikat yang berkredibiliti tinggi seperti Public Gold. Okay, Public Gold kita tahu syarikatnya dah ada dalam Malaysia ni dah 13 tahun menjual emas, bukan sahaja di Malaysia, malah di Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Dan sepanjang 13 tahun syarikat ni tak pernah lagi tipu orang ramai membeli emas tapi tak dapat emas ya. Jadi tuan-puan kena cari syarikat yang berkredibiliti tinggi. Seperti yang saya pernah kongsikan dalam YouTube saya, syarikat yang berkredibiliti tinggi ni penting untuk kita supaya sebelum kita membeli mana-mana emas, kita kena cari ilmu sikit, kena study sikit, jangan terus terjah saja ataupun ikut orang, sebab untuk elakkan ni lah kita ditipu. Okey, yang kedua, jangan sesekali terpedaya dengan harga yang murah. Okey,
Sebab selalu saya nampak di online jugalah, di internet, di Facebook, di mana-mana, Instagram ke apa, mereka menawarkan, oh emas kami murah sekian-sekian harga, emas kami murah sekian-sekian harga. Okey, ini pun sama berbalik dengan poin yang nombor 1 tadi. Walaupun mereka offer emas murah, hati-hati tuan-puan. Sebab kita takut emas yang kita beli ni jenama okay, kita tak tahu jenama dia apa. Kita takut dalam ni luar sahaja emas tapi di dalamnya bukan emas. Macam saya cakap tadi kan, emas 999, emas 916, emas 750. So kita takut mereka claim ini adalah emas 999 tetapi emas yang kita beli bukan 999. Hanya disalut sahaja emas 999, dalamnya ada besi. Nampak? Ini pun bahaya juga kalau tuan-puan tengok harga emas yang macam tak masuk akal. Okey? So jangan kita rasa tamak sangat sebab nak harga yang murah sedangkan nanti kita akan dapat emas yang tipu. Okay. Dan yang ketiga, jangan sesekali percaya dengan tawaran pendapatan atau dividen bulanan sekiranya kita menyimpan emas atau sekiranya kita melabur dalam emas. Sebab kalau untuk tuan-puan tahu menyimpan emas tiada dividen. Okey? Tiada dividen sebagaimana kita menyimpan duit kertas. Duit kertas kalau kita simpan dekat bank, kita simpan ASB ke tabung haji, setiap hujung tahun mereka akan umumkan, okey, dividen kita adalah 5%, dividen kita 7%, 8%, 4%, 3%. Okey, nampak? Tapi kalau tuan-puan simpan emas tak ada dividen tuan-puan. Okey? Sebab emas ni tak ada inflasi. Jadi emas ni tak ada dividen tuan-puan. Tuan-puan simpan, kita tahu makin lama simpan dia makin untung. Tapi kalau untuk kita dapat satu exact number, berapa dividen kita, tak ada. Kita hanya akan dapat nombor tu pada masa kita nak jual emas tu nanti. Barulah kita akan tahu berapa keuntungan kita, berapa persen keuntungan kita. Jadi boleh lihat lagi cara macam mana untuk kita maksimumkan keuntungan ya. Jadi tuan-puan, hati-hati untuk membeli emas. Jangan kerana semua orang nak beli emas, kita pun nak beli emas tetapi kita tersalah langkah. Jadi nasihat saya, buat study dulu, cek syarikat tu betul ke tidak. Kalau dah kedai emas tu okey lah, memang kita meyakinilah. Ini kalau beli secara online. Dan terutama macam saya tadi promote supaya beli gold bar kan. Gold bar ni kebanyakan kedai emas jarang jual. Okey, tak banyak kedai emas menjual gold bar. Jadi gold bar ni biasanya ada syarikat-syarikat yang special, yang istimewa yang mengeluarkan gold bar ni. Contohnya seperti Public Gold. Jadi tuan-puan cari satu syarikat yang credibility tinggi, study syarikat tu, cek betul-betul, baca dia punya komen ke atau survey dari orang ramai berkenaan dengan satu-satu syarikat sebelum kita membeli emas dari syarikat tersebut. Okey. Itu adalah untuk dalam kategori perkara yang perlu kita elakkan. Jadi sebagaimana tuan-puan dah tahu sedikit sebanyak ilmu yang saya dah kongsikan ni, lepas ni tuan-puan kalau ada keuangan yang lebih, saya nasihatkan bolehlah beli emas. Jangan rasa ragu-ragu lagi. Okey. Duit iSinar, siapa mohon? Jangan malu-malu angkat tangan. Okey. So duit iSinar tu, nasihat saya sebaiknya alihkan sikit jadi barang kemas ataupun gold bar. Okey, tuan-puan mungkin tak nampak hari ni tapi 2-3 tahun akan datang tuan-puan akan tengok, oh inilah dulu duit iSinar dulu yang masih bersinar. Okey? Jadi ianya tidak rugi. Sebagaimana yang Ustaz kongsikan tadi juga, kita tak rugi simpan emas tuan-puan. Emas ni sentiasa laku dan sepanjang zaman emas ni sentiasa mahal. Tak pernah lagi kita jumpa satu zaman orang cakap, murahnya emas. Tak ada. Tak ada sebab emas ni sentiasa mahal. Kalau kita tengok 10 tahun dahulu, kalau macam 10 tahun dahulu harga emas baru dalam RM100 segram. Okey, 5 tahun lepas harga emas baru dalam RM150 segram. Masa tu pun orang dah kata mahal. Tahun lepas harga dah naik 280 segram. Orang kata mahal. Okey, tahun ni harga emas turun sikit. Turun sikit walaupun RM250, RM240 orang pun rasa mahal tapi murah sikit. Jadi masa ni lah tuan-puan sebenarnya harus bertindak sekiranya tuan-puan ada sedikit simpanan dalam bentuk duit tunai, alihkan jadi emas.
Okey, Masya Allah Puan Suzy, terima kasih di atas perkongsian input yang diberikan yang sangat bermanfaat ya Puan Suzy ya. Saya rasa rasanya wanita-wanita, golongan wanita yang menonton kita pada hari ni, rasanya balik ni mungkin mereka nak ke kedai emas mungkin. Boleh tahan dulu, sabar dulu sehingga ke habis program. Okey, jadi tadi Puan Suzy dah kongsikan kepada kita tentang tips-tips pembelian emas ya. Jadi lepas ni mungkin kita nak beli emas. Mungkin nak beli bergram-gram emas kan. Jadi bila kita dah terkumpul bergram-gram emas tadi tu di rumah, jadi sebagai seorang Muslim pastinya ada tanggungjawab yang perlu kita pelaksanaan zakat. Jadi mungkin di sini Dr. Hussein boleh kongsikan kepada kita kena bayar zakat dan bagaimana cara kiraan dia tu dan di mana boleh bayar zakat. Mungkin berkaitan dengan zakat emas, Dr. Hussein boleh kongsikan kepada kita. Dipersilakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terlebih dahulu saya tak sempat yang sentuh tentang hukum hakam. Saya nak go very fast, glance saja, sepantas. Rasulullah dalam satu hadis saya sebutkan, riwayat Musnad Ahmad, akan tiba satu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh diguna oleh umat manusia melainkan dinar dan dirham. Ini satu lagi gambaran bahawa emas itu adalah satu logam yang sangat penting hingga Rasulullah bersabda sebegitu sekali. Tetapi kita kena ingat mungkin hukum hakam membeli emas ni sangat penting, perlu diperhatikan kerana emas merupakan bahan ribawi. 6 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Dia adalah merupakan item ribawi yang boleh mudah jatuh kepada riba. Kita silap saja langkah, dia ada riba. Okay. Melabur tadi yang disebutkan oleh Puan Suzy. Melabur, tapi ada pulangan, dividen. Pasal pelaburan emas berbeza. Kita simpan dalam bentuk emas, bukan pelaburan. Sebab tu ada soalan tentang pelaburan emas. Dia kata ada dividen. Ada mungkin syarikat yang mengaku ada bagi dividen. Setiap tahun, setiap bulan 300 lebih, 200 lebih. Malah pernah berlaku di Skudai. Awaran begitu. Labur emas dengan wang, kemudian akan dapat. Dia kata melabur dalam emas. Jongkongnya dimiliki. Tapi dapat dividen setiap bulan dengan nilai 200 lebih, 300 lebih. Dengan nilai yang pasti. Jadi bukan setakat itu satu bentuk skim pelaburan cepat kaya yang menggunakan emas sebagai teras penipuan. Dia kata dapat pelabur emas, dapat dividen. Sedangkan emas pelabur bukan dividen sifat dia. Dia tak ada dalam pelaburan, dia ada keuntungan modal dan keuntungan perniagaan. Dia dikatakan capital keuntungan kapital dan keuntungan dividen perniagaan. Jadi dua perkara itu dalam pelaburan, tetap itu saham. Tapi dalam pelaburan emas sifatnya kenaikan harga. Dia lebih kepada capital gain. Capital beli emas naik harga, so masa itulah capital gain. Sepatutnya begitu. Bukan dalam bentuk dividen. Kalau dividen itu persoalannya. Dan tambah-tambah kalau dividen itu sifatnya adalah ditentukan 250 bulan sebulan. Bila ditentukan itulah riba. Pasal riba, kalau kita melabur dalam saham pun, keuntungannya adalah fluctuate, tak pasti berapa jumlahnya. Kalau ditentukan jumlahnya bagi setiap bulan, itu adalah riba sifat dia. Jadi itu kena perhatikan dengan ini. Jadi dalam saya ringkas tentang jual beli emas ini, dari sudut hukum hakam, satu perkara yang trade in emas. Trade in ini satu yang orang biasa bicarakan lah. Kita ada emas yang sudah lama, kita pergi kedai, nampak emas yang lebih baru, kita terus tukar, nilaikan emas kita, ambil emas baru, tambah duit. Tu kata trade in, macam trade in kereta. Jadi itu secara jumhur ulama, pada semua 4 mazhab, di samping fuqaha ada Islam, fuqaha dalam bidang fiqh ini, mereka meletakkan itu sebagai satu yang unlawful. Okay, diharamkan. Trade in emas. Dalam trade in emas, kita pergi kedai, ambil yang baru, tambah wang, letak yang lama. Kita itu. Jadi itu adalah satu dia. Kerana emas adalah barang ribawi dan dia mesti dijual belinya dengan kadar yang sama, nilai sekelompok yang sama, nilai yang sama, berat yang sama. Dan dia mesti dijual dalam bentuk cash di situ tempat dia. Itu secara umum dia. Jadi jumhur ulama dan jumhur fuqaha letakkan sebagai satu yang tidak dibolehkan, haram kita trade in emas.
Okey, situ kerana dia adalah barang ribawi. Saya nak bacakan hadis Rasulullah SAW yang biasa orang baca. Ini daripada Ubadah bin Samit. Dia kata, Rasulullah berkata, "Zahabu bil-zahabi, az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati." Ini hadisnya. Wal burru bil-birri, wasyairu bil-syairi, wat tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bi-mislin, sawaan bisawa'in, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ini hadis sebenarnya, emas dan emas. Ini Rasulullah berkata, daripada Ubadah, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama, unjuk mengunjuk. Sekiranya berbeza jenis barangan tersebut, maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu. Dengan syarat urus niaga tersebut tunjuk mengunjuk. Mana di situ? Dia punya conclusion, dia punya transaction berlaku di sana. Dia punya temetrinya, perjanjian akadnya di sana. Bayar duit dapat emas. Okey, itu itu adalah merupakan barang ribawi yang disebutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, jangan kamu tukar emas dengan emas kecuali dengan sama berat. Jangan kamu tukar perak dengan perak kecuali sama berat. Dan jangan kamu jual emas dan perak yang ada padanya bertangguh. Pasal emas dan perak adalah kategori sama, dia sebagai penyimpan nilai, sebagai wang. Sebab tu kalau walaupun dia berbeza sifatnya emas dan perak, dia tidak boleh bertangguh. Okay, dia itu sifatnya tidak boleh tangguh. Tapi kalau emas, dia tukar, dia mesti lani perjanjian dekat situ, emas dengan emas mesti di situ dengan berat yang sama. Tapi kalau perak dan emas boleh berat berbeza, tapi waktunya tidak boleh bertangguh. Itu hadis oleh Imam Bukhari. Jadi itu keadaannya. Itu dia, barang ribawi ini sangat perlu dijaga, kerana silap sikit kita akan jatuh kepada dunia riba. Dan dalam satu hadis sebutkan, bila kita terlibat dengan banyak dunia riba ini, maka kita seperti rakyat negara itu mengundang kemusnahan balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk balak ini bukan apa-apa saja, dalam bentuk apa saja balak itu berlaku bila manusia semua terlibat dengan riba. Okay? Ingat, emas adalah barang yang sangat mudah tercampak diri kita pada riba. Jadi balak itulah banyak bentuk perkaranya. Okey, trade in emas ini, walaupun itu sifatnya tetapi dalam perbincangan itu adalah jumhur ulama meletakkan dalam ketulan emas, biji emas, apa lagi, jongkong emas, dinar emas, itu semua sifatnya main total. Ulama semua menolaknya. Tetapi bila kita sampai kepada pembicaraan tentang barang kemas, itu agak berbeza sikit. Okay? Dan walaupun majoriti jumhur ulama mengatakan diharamkan, juga di kalangan sarjana fiqah juga mengharamkan, tetapi di situ ada split idea yang small, yang kecil yang membolehkan, tapi ini sangat kecil sifatnya dan dia sangat agak longgar dan dia lebih ringan. Dan ini yang digunakan oleh JAKIM. Siapa nak pakai yang JAKIM punya idea tu, dia ada di sana dibincangkan. Bagaimana trade in itu dibolehkan, tapi di pandangan yang ringan yang dibawa oleh pernah diuraikan oleh daripada Muawiyah Abi Sufyan, dia pernah sebutkan, dan dihurai oleh sebagai satu pendapat yang kecil oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan kemudian dihuraikan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam bicarakan ini. Kerana di sana emas perhiasan ini dia sudah di manufactured, dia adalah bukan ditukang, ada kos pertukangan untuk membina, campur logam lain daripada emas 999 menjadi emas 916, campur logam lain supaya dia lebih keras, boleh dibentuk dan semacam ini. Semualah pertukangan yang kosnya lebih tinggi. Sebab tu kalau kita lihat, walaupun dalam setengah situasi, mungkin dalam banyak situasi, mungkin Puan Suzy lebih arif, nilai emas ini lebih mahal kadang-kadang berbanding emas yang pure ni. Pasal kosnya itu, kos pertukangan itu. Itu dalam setengah situasi. Tukang membentuk, menempa bentuk-bentuk gelang tangan, gelang kaki, rantai yang berbagai bentuk itu merupakan kos tambahan yang sangat mahal. Pengiran. Sebab tu di situ pandangan yang kecil ini yang sekarang kalau kita lihat JAKIM fatwanya membolehkan membeli emas secara trade in begini.
dengan emas perhiasan, minta maaf, jangan kata emas jongkong, bukan emas dinar, bukan emas keping, bukan emas biji-biji emas, ketul-ketulan emas yang disimpan, bukan, tapi barang perhiasan. Kalau kita lihat JAKIM ada disebutkan di sana fatwa tersebut. Tapi ini pandangan yang sangat kecil. Tapi yang terbaik kalau nak selamat dari banyak segi, pasal kita tak pasti dia agak ringan. Dalam segi kalau nak selamat, memang yang terbaik adalah apakah yang jumhur yang dipegang oleh sarjana fikah yang ramai, yang majoriti ulama 4 mazhab meletakkan begitu, iaitu jual emas yang lama, kemudian kita dapatkan duit, cari emas yang baru, tambah duit, ambil emas yang baru. Kalau beratnya berbeza lah. Kalau berat itu. Pasal syarat mesti berat yang sama, waktu yang sama. Kalau kita bawa emas yang lama, jumpa 999, pergi kedai emas yang ketul ini, kita dapat 999, berat yang sama, tukar saja, tak ada masalah. Tapi bila harga berbeza, berat yang sama harga berbeza, atau kerana berat yang berbeza, itu tidak dibolehkan. Okay. Jadi dalam hal ini, barang perhiasan pun walau pandangan mengatakan boleh, yang sangat sikit pandangan ini, tapi jumhur ulama, 4 mazhab dan juga sarjana fiqh telah meletakkan bahawa dia adalah diharamkan. Tapi hanya pandangan yang kecil daripada Muawiyah yang dihurai oleh satu pandangan Ahmad Ibn Hanbal, yang dihurai oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, dia membenarkan kerana ada kos di sana. Bila kos pembinaan barang kemas, dia sudah menjadi ilahnya sudah berbeza. Dia sudah sebagai penyimpan nilai. Dia bukan sebagai wang lagi, tapi sebagai barang kemas yang dipakai. Jadi atas dasar itu, mereka beberapa ulama yang ini membolehkan. Dan ini yang tak silap, ini yang dipegang oleh JAKIM, tapi dia agak ringan di sini. Jadi kita nak pakai yang mana? Kalau kita pegang pakai yang JAKIM, mungkin kita boleh trade in, tetapi kalau kita nak pakai atas dasar bahawa dia barang kemas yang ada kos pembinaan, pembuatan, tapi kalau kita nak ambil selamat, memang kena jual, ambil cash, itu yang kita pegang selama ini. Ambil cash, cari barang yang baru, mungkin dengan cash ini kita boleh pergi kedai lain pun, yang lebih baik offer dia. Kalau tak, kita akan terikat dengan tersebut kalau trade in. Tapi kalau dapat cash, kita boleh cari lain pun. Dan itu lebih selamat dari sudut kebolehannya. Dan saya pun pegang yang itulah sebab saya percaya yang itu yang lebih ni. Saya hanya beri pandangan yang berbeza. Ini pasal JAKIM ada menyatakan begitu dalam perbincangan muzakarah fatwa mereka. Okey, itu berkaitan dengan ni. Saya nak pergi terus kepada mungkin ciri-ciri pelabur tadi sebut pun, tapi satu perkara yang kita lihat adalah scammer, penipuan skim cepat kaya emas ni. Kena elakkan dah. Kalau nak melabur, pastikan ada emasnya. Syarikat yang besar mesti ada emas, tak masalah. Ada yang syarikat dibina tapi dia cuba menipu, dia pada penipuan, scammer, dia akan masih tak ada. Dia syarat pembelian, simpan di tempat dia. Itu satu penipuan. Satunya beli emas tak ada syarat. Bayar duit, dapat emas. Kecuali kita nak simpan, kita pergi pinjam dengan dia. Itu tak apa. Mungkin dia nak berniagakan ke, nak macam mana pun, boleh dasar begitu. Tapi dengan syarat, kita buat kontrak yang lain. Kontrak pertama, kita beli emas. Kontrak pertama, kita beli emas, ada di tangan dia. Kita nak bawa balik boleh, nak simpan mana boleh, nak dalam peti besi tadi boleh. Safety box boleh. Tapi kita boleh bawa balik. Waktu yang sama, kalau dengan kontrak yang kedua, dengan pihak yang bank, kita nak simpan emas itu di situ untuk dimanfaatkan oleh pihak bank. Nanti dibolehkan dengan kontrak yang lain. Okay? Itu kalau boleh. Tapi dengan syarat kalau kita nak ambil lebih bila boleh. Bank kena cari sumber lain atau macam mana. Pasal bank mesti banyak emas dia kan. Pasal dia yang kukuh, mesti ada emas yang banyak. Tapi kalau scammer, dia mungkin ada sektor 2 saja. Bila kita letakkan situ dengan dia jual beli dengan syarat emas ini kami simpan. Itu jangan pakai. Tak ada syarat begitu seharusnya. Okay? Kalau ada syarat begitu, satu bentuk penipuan dan digunakan untuk pulang untuk tarik orang lain. Orang yang masuk, ratusan orang masuk, emasnya hanya 2 ketul. Hanya bila kita nak keluarkan emas kita tak akan dapat. Itu scammer, penipuan. Sama juga dengan ni. Ini pun banyak berlaku dan sebenarnya pernah masuk ke UTM dahulu yang saya masuk datang dalam majlis tersebut dengan tujuan untuk memberitahu masyarakat bahawa itu ada scammer yang salah yang tidak boleh digunakan. Jadi pastikan pelaburan itu dengan ciri yang betul lah. Ada juga iklan di mana-mana pun yang menjanjikan keuntungan bulan ini selepas 10 tahun jutawan. Itu satu yang bentuk riba juga kerana penentuan pendapatan yang fix setiap bulan, setiap tahun dan sebagainya. Kalau seorang itu berdagang, dia tak akan fix keuntungan, dia akan fluctuate.
ikut kemajuan perniagaan, kekayaan atau pendapatan pada tahun tersebut, maka itulah. Tabung haji berapa persen tahun ni, tahun depan berbeza kerana dia berniaga. Sama juga pelaburan dengan ni. Seharusnya berbeza. Kalau ada pelaburan emas yang fix pulangan yang tetap, itu adalah satu bentuk riba di situ. Okey, jadi tentang zakat, saya beri ringkas saja. Zakat ni nak bayar mestilah di mana-mana pusat pengujian zakat Jabatan Agama lah paling utamanya, pasal dia telah diamanahkan untuk mengikut zakat. Dan zakat emas adalah 85 gram. Mungkin dulu ada satu yang diwawakan lebih daripada nilai tersebut, tapi 85 gram itu nilai dia. Bila ada emas 85 gram, maka kita kena zakat. Dia mesti ada haul dia, cukup setahun dia, setiap tahun kena hujung tahun kira-kira dapat ada 85 gram, zakatkan dia. Dia ikut urus tempat. Urus tempat maknanya kalau mungkin di Kelantan pakai emas sampai 3-4 helai, 3-4 utas. Mungkin orang Kelantan itu custom dia, kebiasaan dia. Tapi kalau orang Johor mungkin satu. Yang lain tu harusnya kena zakat. Pasal customnya begitu. Tapi kalau kita simpan sampai bertantan riasan, dia adalah kalau kita bayar itu bentuk penipuan. Kita mengelak diri untuk bayar ni kerana dia kata barang kemas. Tapi Allah tahu. Okay? Jadi pastikan untuk selamat kena bayarkan zakat. Pakai apa yang sepatutnya, ikut custom setempat, ikut urus setempat. Yang lainnya kita harus bayar zakat. Okey, zakat ada 85 gram. Katakan uruf kita pakai 2-3 utas, kita simpan sampai 10 utas. Seorang wanita katakan Kelantan buka baju lengan bajunya daripada pergelangan tangan sampai ke siku emas dia. Maka itu sudah melampaui uruf kebiasaan, maka seharusnya kena zakat. Okey, 85 gram kalikan dengan segram berapa, kalikanlah itu jumlahnya. Kalau gram itu waktu kita nak bayar zakat, itulah jumlah dia. Ada 85 gram, cukup setahun, kemudian kalikan dengan jumlah 1 gram berapa, itu bayarnya lah 85 gram, 2.5 daripada 85 gram. Okay, 2.5% daripada 85 gram. Had nisab bagi zakat. Bayarnya di mana? Jabatan Agama dan tempat lain yang memang dikhususkan untuk mengutip zakat. Okey, mungkin itu yang saya boleh tentang hukum zakat ni. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor di atas kupasan dan juga peringatan yang diberikan kepada kita semua berkaitan dengan emas. Mudah-mudahan emas yang kita ada pada hari ini atau yang akan kita beli nanti menjadi harta yang berkat dan juga menyelamatkan kita lah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Okey, nampaknya kita ni sebenarnya dah sampai di penghujung jadi sebelum kita pergi ke penghujung, rasa macam sekejap pula kan? Padahal kita dah hampir 1 jam setengah dah ni. Jadi okey, jadi sebelum kita tutup, suka saya nak kembali kepada Puan Suzy. Mungkin Puan Suzy ada sebagai rumusan, ada nasihat-nasihat mungkin nak dikongsikan kepada wanita berkaitan dengan emas ini. Dipersilakan Puan. Perkongsian lebih kurang dalam 5 minit Puan lepas tu Puan mute kan tu. Alright. Okay. Terima kasih Puan Rama. Okay. Sama-sama. Okay. So, jam celip sekejap je. Ya betul, kita dah hampir bersiaran selama 1 jam setengah. Jadi saya harap perkongsian saya dan juga doktor tadi memberi manfaat untuk tuan-puan semua, terutama wanita di luar sana. Jadi apa yang saya boleh rumuskan untuk hari ini adalah yang pertama. Yang pertama bagi wanita di luar sana, perempuan, cik puan semua kena ada harta sendiri. Setkan dalam diri kita, impian kita, minda kita, kita nak ada harta sendiri. Kalau kita tak boleh beli harta yang besar seperti rumah ke, kita belilah yang kecil-kecil dahulu. Beli mana yang mampu milik, yang kita mampu, yang kita ada duit sekarang. Jadi ianya tetap akan jadi harta kita. Walaupun tuan-puan kata, saya ni suri rumah aja, tak ada kerjaya, tapi mungkin suri rumah tuan-puan juga ada dapat duit sampingan kan. Atau kalau tuan-puan memang yang seorang bekerjaya, dapat duit gaji tu beli sedikit. Selain daripada belanja yang lain tu tak apa.
alihkan sikit jadi simpanan dalam bentuk aset emas. Kalau tuan-puan ni seorang kerja kerajaan ataupun kerja swasta ke, dapat duit bonus ke apa, alihkan sikit jadikan dalam bentuk emas supaya simpanan di kala kecemasan akan datang. Kalau tuan-puan pula artis ke siapa ke yang berlakon yang buat kerja part time, kerja part time contoh jadi dropship ke, affiliate ke apa, dapat duit sampingan-sampingan tu pun simpan juga jadi emas. Dapatkan aset sendiri. Lagi dari muda kita simpan ni lagi bagus. Sebab kita tak tahu bila kecemasan kita tu nanti yang akan kita gunakan semua aset-aset kita ni nanti. Dan yang kedua, tuan-puan tengah ada duit ni, masa ni lah kena simpan. Okey, nanti kalau dah tak ada duit, memang dah masa tu bukan untuk masa menyimpan. Tuan-puan tengah bekerja sekarang, tuan-puan tengah dapat duit bisnes, tuan-puan tengah untung bisnes, ada duit poket sedikit-sedikit ni, berjimat cermat, simpanlah sedikit. Di mana duit ni lah yang akan kita gunakan di masa akan datang, waktu terdesak nanti. Kalau katakan, saya ni memang sentiasa ada duit. Okey, tak apa tuan-puan. Kalau betul tuan-puan sentiasa ada duit dan memang tak ada rasa terdesak, mungkin tuan-puan nak beli aset yang lain, aset yang lebih besar seperti rumah, kan? Jadi dari emas ni, emas-emas yang tuan-puan kumpul ni boleh tukar jadi duit dan beli emas, beli rumah. Jadi tak salah. Sebab aset-aset dari aset kecil ni kita tukar kepada aset yang lebih besar, yang lebih berharga seperti hartanah. Jadi itu pun bagus juga. Okey, dan yang ketiga, tanamkan dalam diri kita untuk kita tambah kekayaan kita setiap bulan. Kalau setiap hari kan saya kata macam susah kan? Setiap bulan. Macam mana tu? Okey, tuan-puan allocate daripada duit gaji, simpan sekurang-kurangnya RM100 ataupun 1 gram emas setiap bulan. Di mana kita tahu cara nak menyimpan emas sekarang sangat mudah. Sama ada di institusi perbankan juga menawarkan ada kaedah membeli emas dengan lebih mudah, iaitu melalui akaun emas ataupun melalui syarikat-syarikat emas yang di luar sana. Ada menawarkan juga simpanan secara dalam akaun simpanan emas. Jadi dengan cara macam tu, tuan-puan boleh membeli emas walaupun sedikit-sedikit. Tanamkan dalam impian kita, tahun ni kita nak berapa gram emas, berapa harta kita nak miliki. Tuan-puan mungkin tak nampak tengah ada duit ni, tapi katakanlah tunggu hujung tahun daripada tuan-puan sebelum ni tak pernah menyimpan ataupun simpan duit-duit, asyik habis je tak tahu mana pergi duit tu. Jadi mulai hari ni tuan-puan belajar simpan emas, di mana penghujung tahun nanti tuan-puan akan nampak inilah emas-emas tuan-puan. Jadi tuan-puan akan rasa lebih happy, lebih seronok, dan kita tahu kita ada harta, kita tahu kalau kita susah, kita tahu kita ada duit, tak perlu nak cari orang untuk kita meminjam. Apatah lagi nak pergi bank buat loan ke apa kan, tak payah sebab kita dah ada harta kita sendiri. Jadi bagi tuan-puan yang lain untuk melihat lagi, mendengar lagi perkongsian saya yang lain, sebenarnya saya ada kongsikan dalam YouTube saya ya, iaitu Suzy Isa Channel. Boleh pergi lepas ni, lebih banyak lagi perkongsian. Sebab kita tahu kekangan masa ni 1.5 jam, tak sempat nak cerita semua tentang emas. Sebab emas ni ilmu dia sangat luas dan sangat besar. Kalau tuan-puan belajar, makin makin banyak ilmu-ilmu tentang emas ni. Dan ianya sangat seronok. Dan impian saya, moga tuan-puan, terutama cik-puan-cik-puan di luar sana, menjadi seorang penyimpan emas yang bijak. Bijak di dunia juga bijak di akhirat nanti, insya-Allah. Bukan hanya untuk kehidupan kita pada masa ni, mungkin untuk anak cucu kita di masa akan datang. Tindakan kita hari ni adalah keperluan kita di masa akan datang lagi nanti, insya-Allah. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Subhanallah, terima kasih Puan Suzy di atas perkongsian yang sangat menarik tadi tu ya. Ia pun memberi yang kata inspirasi kepada saya. Dia harap suami saya pun menonton jugalah live kita pada hari ni. Okey. Ya Puan? Boleh repeat, bagi balik link. Ya, balik memang saya repeat. Okey, kita teruskan kepada Dr. Husin. Dr. Husin sebagai rumusan, mungkin doktor boleh ada nasihat kepada golongan wanita yang daripada sudut pemakaian emas, mungkin jangan pakai keterlaluan, pemakaian macam mana yang dibolehkan. Mungkin ada sedikit nasihat daripada doktor, dipersilakan doktor.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya tak terdengar tadi. Okey, tapi dengan masa yang singkat ni, satu saya nak kembali, saya ringkas pendapat yang ringan tadi. Untuk kita selamat hidup dunia akhirat. Okey, ya, rumusan. Untuk selamat, dan itu pegang yang sepatutnya pegang pasal jumhur ulama dan sarjana fiqh majoriti memang meletakkan trade in emas diharamkan. Dia harus jual, dapatkan cash, beli emas yang lain, tambah duit. Okey. Yang tadi yang disebutkan itu pada yang sangat kecil, walaupun digunakan mungkin oleh JAKIM tak silap, tetapi itu sangat kecil. Pasal ini melibatkan perkara bukan satu yang daruriyat, bukan satu yang basic needs. Kalau kita kaya kita beli, kalau tak payah. Jadi jangan kita lontarkan diri kita ke jurang kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mana dengan kita beli emas, pasal kita nak dapat macam-macam, kita trade in gitu saja. Jadi kita untuk lebih berihtiyati selamat, kita ambil pandangan yang lebih ramai begitu. Okey. Walaupun Ibnu Taimiyah ada pandangan yang agak berbeza, tapi itu pandangan yang kecil. Walaupun katakan JAKIM kemungkinan ambil pandangan yang sama dalam muzakarah fatwanya, trade in itu, tapi itu pandangan yang kecil. Tapi dia sangat praktikal, tetapi sebenarnya dia kerana emas ini adalah merupakan bukan barang yang basic needs, yang diperlukan kalau manusia tak ada dia akan mati, tak. Dia hanya untuk disimpan. Jadi tak perlu sampai kita melibatkan diri dengan perkara-perkara yang mungkin ulama telah putuskan A, kita ambil yang B, yang kecil, pendapat yang sangat sedikit. Okay, yang kedua, emas, saya ulang balik, emas adalah barang yang mudah menjadi riba dalam banyak perkara. Pastikan hadis yang sebutkan tadi, bila zahirnya riba dan zina secara berleluasa di sebuah negara, seolah-olah panggilan rakyat negara itu untuk Allah menurunkan balanya. Itu bala dalam banyak perkara lah, bukan setakat ekonomi, tapi bala dalam semua perkara, kehidupan sosial, ekonomi, penyakit dan macam-macam lagi. Jadi hati-hatilah urusan emas dalam kita nak ini, pastikan jangan terlibat dengan riba, pasal dia sangat mudah jatuh kepada riba. Dan pastikan kita belajar dahulu sebelum kita terlibat dengan untuk melabur. Jangan dah melabur baru kita bertanya. Jangan kita dah beli baru kita bertanya. Tanya dahulu, dapatkan ilmu baru masuk. Pasal banyak kes orang yang datang jumpa, dia akan cuba menghalalkan apa yang dia telah lakukan. Jadi masalah lah. Nak kalah macam mana, saya kata memang itu keadaan dia. Jadi dapatkan dahulu ilmu, belajar dahulu, pastikan dahulu, baru sertai. Jadi tanya dahulu dalam perkara pelaburan emas ini, tanyakan dahulu orang yang boleh ditanya, ada kepakaran dari sudut fizikal emas, dari sudut halal haram emas, baru menyertai pelaburan tersebut. Dan satu lagi yang terakhir, banyak skamer yang berjalan di sana sini di sekitar kita, mengambil peluang untuk golongan yang lalai. Mereka akan offer berbagai-bagai, nampak macam emas terasnya, tapi di situ ada penipuan. Penipuan jongkok emas, dalamnya bukan emas, itu memang disebutkan. Ada juga di kedapatan dahulu, dalamnya biskut pun dalamnya. Luarnya selalu emas, tapi dalamnya biskut. Kalau apa lagi besi, lagi ada berat. Okay? Jadi pastikan itu, kalau melabur, pasti labur di tempat yang betul. Kaji, bukan main beli di mana-mana je. Tawaran keuntungan sangat tinggi kita beli, pastikan ia tidak berlaku. Jangan tamakkan kita menjerat diri kita sendiri, dan pastikan tanggungjawab pemilikan itu dilaksanakan, iaitu pastinya zakat yang perlu dilaksanakan kepada mereka yang berhak menerimanya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hussein di atas nasihat yang diberikan kepada kita semua. Jadi sama-samalah kita amalkan nasihat-nasihat yang diberikan tersebutlah. Jadi sebelum kita tutup, suka saya nak maklumkan kepada semua penonton, di Pusat Islam juga kami ada menerima bayaran zakat, ya. Bukan saja zakat pendapatan, tapi kita juga terima zakat harta yang lain seperti zakat emas, zakat ternakan dan zakat yang lain. Okey, bagi staf UTM, tuan-puan juga boleh membayar zakat melalui UTM Smart secara online. Sekarang kita nak pergi kepada penjarakan fizikal kan. Jadi bolehlah bayar zakat secara online di UTM Smart. Jadi mungkin kalau ada persoalan boleh jugalah datang ke
untuk lebih mungkin nak dapatkan jawapan dan penjelasan selanjutnya. Okey, alhamdulillah banyak perkara, banyak apa kata hari ini ya. Jadi semoga manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini dapat sama-sama kita amalkan dan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Suzy. Terima kasih Dr. Hussein kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada petang ini. Sebenarnya program ini kita adakan sempena dengan Hari Wanita sedunia semalam kan. Jadi kita buat selama 2 hari. Jadi ini adalah slot yang terakhir. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Suzy dan Dr. Hussein di atas ilmu yang diberikan dalam tempoh 1 jam setengah. Memang tak cukup. Saya rasa 1 jam setengah tu macam lama tapi bila dah bersiaran saya rasa macam dah 1 jam setengah, rasa macam baru 30 minit. Jadi tak apa, insyaAllah ini pun adalah program topik pertama kali yang kita bincangkan berkaitan dengan emas. Mungkin akan datang kita akan buka lagi topik-topik sebegini untuk kita memberikan penjelasan kepada masyarakat dan juga kita semualah insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua penonton. Jumpa lagi pada program-program pada masa akan datang. Jadi terima kasih kerana menonton. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam masyarakat Malaysia ini, kita biasa dengan istilah sakit mental dan sebenarnya kita ada satu lagi ialah sakit jiwa. Kalau kita lihat definisi sakit mental, sakit jiwa ni sebenarnya dia ada sedikit perbezaan. Biasanya sakit mental ni dikaitkan dengan individu-individu ataupun pesakit yang sudah mengalami satu keadaan kita panggil halusinasi, delusi. Manakala sakit jiwa adalah individu ataupun pesakit yang masih lagi kita sebutkan touch in reality, masih lagi menyentuh ataupun sedar keadaan realiti dia, berbanding pesakit mental tadi yang apabila dia berhalusinasi ataupun delusi dia sudah tidak touch in reality. Buku ini sebenarnya mengandungi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kesihatan mental dan saya memfokuskan tentang bagaimana Islam memberikan satu solusi kepada pesakit mental, iaitu sebagai satu rawatan yang kita panggil terapi jiwa. Apa yang kita cuba tekankan dalam rawatan ini adalah kita melihat kepada sebenarnya punca ataupun sebab mengapa mereka berada dalam keadaan sakit. Kita menekankan tentang pengambilan ubat dengan menghadiri sesi kaunseling dan dalam hal ini saya menekankan pendekatan spiritual. Jadi kalaulah kita boleh menggabungkan ketiga-tiga aspek ataupun elemen ini, kita percaya bahawa seorang pesakit itu boleh sembuh ataupun sekurang-kurangnya dia boleh mengawal sakit yang dia sedang alami. Sekiranya saudari dan saudara berminat untuk mengetahui bagaimana ibadah boleh merawat jiwa kita, dapatkan buku ini di kedai buku penerbit UTM Press dengan harga RM35 sahaja.